Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Jabatan Pendidikan Perubatan, Fakulti Perubatan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih kerana berminat untuk mengetahui tentang jabatan kami dan juga apakah itu pendidikan perubatan. Di dalam video ini, kami juga akan kongsikan kepentingan bidang pendidikan perubatan ini serta program-program yang kami tawarkan. Pendidikan perubatan adalah salah satu disiplin di dalam bidang perubatan di Malaysia. Di antara komponen-komponen penting di dalam pendidikan perubatan ini adalah, pertama yang paling penting adalah mengawal sedia ataupun membantu dalam segi pengurusan kurikulum perubatan dari segi hasil pencapaian program, hasil pencapaian kursus, pengajaran dan pembelajaran dan sebagainya. Selain itu, pendidikan perubatan juga terlibat dari segi pentaksiran pelajar perubatan sama ada di peringkat prasiswazah ataupun di prasiswazah. Selain berkenaan dengan kurikulum, pendidikan perubatan juga terlibat dari segi perkembangan peribadi dan kendiri serta profesionalisme bagi setiap graduan. Antara lain juga termasuk juga dalam perkembangan ataupun kita panggil penilaian kurikulum untuk memastikan kurikulum itu menjadi lebih kehadapan, dan yang biasa yang kedua terakhirnya adalah akreditasi program perubatan dan juga bahagian pendidikan. Dari segi pendidikan, kami lebih kepada SOTL, iaitu Scholarship of Teaching and Learning, yang mana pakar-pakar pendidikan perubatan bersama dengan pensyarah akan bekerjasama untuk menghasilkan satu kajian untuk mengukuhkan lagi pengajaran dan pembelajaran di sekolah perubatan, dan seterusnya dia akan diterbitkan sebagai artikel-artikel ilmiah sebagai panduan rakan-rakan kita yang lain. So, dari kesimpulannya, pendidikan perubatan terlibat dari segi kurikulum, terlibat dari segi ihsannya, terlibat dari segi akreditasi program dan juga penyelidikan. Bidang pendidikan perubatan telah mula diperkenalkan di Fakulti Perubatan UKM pada tahun 1982 dengan penubuhan Unit Pendidikan Perubatan di Kampus Kesihatan Jalan Raja Muda Abdul Aziz, Kuala Lumpur. Unit tersebut telah diasaskan oleh Dr. Sharifah Hafsah Syed Hassan Shahabuddin yang juga bertindak sebagai ketua unit pada ketika itu. Unit ini bertanggungjawab mengurus dan menyelaras penggubalan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan perubatan serta terlibat secara langsung dalam pembangunan kurikulum Fakulti Perubatan. Selaras dengan keperluan dan perkembangan semasa dalam pendidikan perubatan, Unit Pendidikan Perubatan telah dinaik taraf kepada Jabatan Pendidikan Perubatan pada Ogos 2003 di bawah kepimpinan Profesor Dr. Nabi Shah Muhammad yang dibantu oleh ahli-ahli jabatan dan lain terdiri daripada kita akademik dan juga bukan akademik. Misi utama jabatan adalah untuk melaksanakan inisiatif pendidikan perubatan untuk menyokong pembelajaran berterusan pelajar prasiswazah dan juga pasca siswazah. Manakala visi jabatan ini berhasrat untuk menjadi sebuah pusat kecemerlangan serantau di dalam bidang pendidikan perubatan dan juga pusat rujukan pendidikan perubatan dan juga dalam bidang profesional kesihatan yang lain. Bertindak sebagai peneraju utama kecemerlangan pendidikan perubatan di fakulti, jabatan ini banyak terlibat dalam mengendalikan bengkel-bengkel penyediaan kandungan kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, pentaksiran, kemahiran fasilitasi, semakan kurikulum, penilaian kurikulum, akreditasi, pendidikan dan sebagainya. Kini, Jabatan Pendidikan Perubatan yang beroperasi sepenuhnya di Aras 13 sebagai pejabat utama, Aras 4, Makmal Klinikal dan Makmal Simulasi di bangunan Praklinikal Fakulti Perubatan UKM. Jabatan berkembang selaras dengan misi dan visinya yang berusaha untuk melaksanakan kurikulum yang terkini di samping melahirkan pensyarah dan para pelajar perubatan yang berkualiti, berakhlak dan berdaya saing sama ada di peringkat universiti, kebangsaan ataupun antarabangsa. Adakah anda berminat untuk mendalami aspek pendidikan perubatan yang diperlukan sebenarnya dalam aspek pendidikan perubatan dan kesihatan?
Mungkin ramai yang beranggapan bahawa apabila seorang itu menjadi pakar dalam bidang perubatan ataupun kesihatan, maka dengan sendirinya dia boleh menjadi seorang pendidik yang berkesan. Tapi hakikatnya mereka masih perlu dilatih dengan teori dan juga kaedah pembelajaran dan pengajaran yang efektif, dan juga untuk mereka memilih apakah kaedah pengajaran yang perlu mereka gunakan bagi mencapai objektif pembelajaran yang telah digariskan. So untuk itu pendidikan perubatan adalah satu sebenarnya bidang pengkhususan yang mana kita akan melatih para pendidik untuk menggunakan kaedah teknologi pembelajaran yang terkini dan juga mengukur sama ada apa yang telah diajarkan itu berkesan dan memberikan impak yang sepatutnya kepada para pelajar. Jadi sekiranya anda ingin lebih mendalami bidang ini, tentu sekali anda sebenarnya membuat pilihan yang betul, dan itu adalah satu langkah yang sangat penting untuk memastikan diri anda menjadi pendidik yang berkesan dalam bidang perubatan dan kesihatan. Program sarjana pendidikan perubatan juga sesuai bagi bidang selain pada bidang perubatan seperti pergigian, farmasi, kejururawatan, pembantu pegawai perubatan dan lain-lain. Ini kerana program pendidikan perubatan bukan hanya menepukan kepada pengajaran yang berkaitan dengan dewan kuliah. Ia juga melibatkan pengajaran seperti problem-based learning, bedside teaching dan juga pengajaran berasaskan simulasi. Kaedah pentaksiran bagi program berkaitan kesihatan juga bukan hanya tertumpu kepada peperiksaan teori. Program ini menawarkan ilmu yang berkaitan dengan peperiksaan klinikal seperti OSCE, Workplace Based Assessment. Jabatan kami menawarkan 2 program pasca siswaza, iaitu yang pertama Dr. Falsafah Pendidikan Perubatan dan yang kedua ialah Sarjana Pendidikan Perubatan. Bagi program Dr. Falsafah, mod pengajian ialah penyelidikan dan kami tawarkan secara sepenuh dan separuh masa. Bagi program sarjana pula, mod pengajian ialah kerja kursus dan kami tawarkan secara sepenuh dan separuh masa. Secara keseluruhannya, di dalam semester 1 terdapat 4 modul. Modul yang pertama ialah perancangan dan pembangunan kurikulum. Modul yang kedua ialah instructional design. Modul yang ketiga ialah prinsip penilaian pelajar. Dan modul yang terakhir iaitu modul keempat ialah kaedah pengajaran dan pembelajaran asas. Melalui pengenalan 4 modul tersebut, perkara-perkara yang akan dibincangkan termasuklah isu-isu terkini di dalam pendidikan perubatan. Isu yang seterusnya yang akan turut dibincangkan adalah mengenai pembangunan kurikulum. Seterusnya mengenai teori-teori pembelajaran, terutamanya yang berkaitan dengan pendidikan perubatan. Dan yang terakhir ialah kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran beserta kaedah penilaian yang bersesuaian. Seterusnya, anda akan mengikuti semester 2 di mana terdapat 5 modul yang ditawarkan merangkumi sejumlah 16 jam kredit, iaitu yang pertama, problem-based learning, pembelajaran berasaskan masalah, di mana pelajar akan diperkenalkan kepada konsep dan asas PBL daripada perspektif kurikulum hinggalah kepada strategi pembelajaran. Mereka bentuk package PBL, memudah cara sesi PBL dan menilai kompetensi pembelajaran dalam sesi PBL. Modul kedua, clinical teaching, iaitu pengajaran klinikal,
di mana modul ini memberikan pendedahan kepada pendekatan yang sistematik dalam pengajaran klinikal, meliputi trend semasa dan etika dalam pengajaran klinikal serta pembelajaran berasaskan simulasi. Yang ketiga, performance assessment. Penilaian prestasi adalah modul sambungan penilaian prinsip pelajar yang memfokuskan pelbagai jenis penilaian pengukuran pengetahuan, skill dan sikap meliputi kedua-dua penilaian formatif dan summatif. Keempat, computer aided teaching and learning. Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer merupakan modul Fakulti Pendidikan di Bangi yang mendedahkan pelajar tentang proses reka bentuk sistem pengajaran menggunakan komputer dalam pendidikan bersama-sama dengan teori dan aplikasi dalam pembangunan perisian kursus pendidikan. Modul kelima, Research Methodology, metodologi kajian 1, merupakan modul wajib Fakulti Pendidikan di Bangi yang mendedahkan pelajar kepada maksud dan konsep asas penyelidikan dengan membimbing pelajar memahami dan mempraktikkan proses penyelidikan dalam pendidikan. Semester terakhir iaitu semester 3 pula merangkumi 2 modul akhir iaitu Research Methodology 2, metodologi kajian 2 yang merupakan modul sambungan wajib Fakulti Pendidikan di Bangi yang direka untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran dalam menjalankan penyelidikan termasuk metodologi penyelidikan, menilai laporan dan menjalankan penyelidikan komprehensif dengan aplikasi pelbagai kaedah statistik. Modul terakhir iaitu disertasi adalah pelengkap program dengan memastikan kebolehan pelajar menilai kajian literatur, membuat cadangan dan menjalankan penyelidikan, menganalisis data serta penyerahan penulisan dan pembentangan di akhir modul. Berikut adalah syarat-syarat kemasukan bagi program Dr. Falsafah dan juga Sarjana Pendidikan Perubatan. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari laman web jabatan kami iaitu www.ukm.my/jppf-per dan anda boleh klik di program akademik bahagian siswazah. Dan jika anda berminat untuk menyertai program kami, anda boleh layari join.ukm.my. Kami amat mengalun-alunkan anda untuk menyertai kami. Jumpa di UKM.